Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey. First sekali tahniah yang sell, ada yang buy, tahniah yang buy. Berpandu pada setup yang back to basic. Hampa tengok je betul-betul tanda marking price baru buat tindakan. Apa yang saya ajar, close price, open price, baru hampa boleh masuk dalam market walaupun tak ada signal, tapi hampa tahu mana zone-zone yang kita nak cari, apa reason kita nak sell, apa reason kita nak buy. Berpandu time frame H4, H1, H daily. So kita pergi tengok dulu daily. Okey, semalam daily close sebagai reversal, dia tak dapat break lagi dan kita kena marking dulu. Okey, saya delete dulu semua indikator. Okey, untuk daily sekarang dia masih lagi setup seller. Kita kena faham kenapa dia reject situ. Bawah ni zone buy weekly. Okey. Kita tak ada masalah subjektif je. Kita tak tahu gold ni nak naik ke nak turun. Okey, untuk H4 ni siapa nak TP dulu semalam kita ada sell dekat 34. Dia dah drop semalam. Okey. Untuk sekarang H4 ni, H4 punya zone ni dia tak break lagi tau. So jaga-jaga. Sekejap saya zoom sikit. H4 ni tak break lagi. Dia semalam berapa kali dia try tapi tak break lagi. Ni. Ini tak break lagi. So jaga-jaga. Kalau nak buy berpandu pada H4, sekarang ni masih sideways lah. Maksudnya kat H1 dia buat setup OC buy, H4 masih lagi setup OC sell. Dia respect zone ni. Sebab tu saya CBE. Kalau nak TP dulu, semalam dia dah terjun. Kenapa reason kita ada sell kat situ? Ada reason. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana saya dapat zone 34, 36 punya area untuk lakukan dagangan sell. Okey. Okey, sekarang ni untuk sekarang peribadi saya masih lagi fokus pada sell sebab tak ada setup buy lagi dekat H4. Tapi cuma kat H1 ni dia dah break, tapi dia break balik. So jaga-jaga kat sini. Inilah keputusan dia untuk hari ni. Ini adalah setup OC buy yang semalam. Ni semalam dia masuk, dia break, pullback dalam zone, dia buy. Ni nampak ni salah satu contoh. Kalau apa tengok dia drop sebatang ni, dia break, masuk dalam zone apa buy dia keluar balik dekat sini ni H4 punya ni. Sebab tu nampak dia reject dia masuk balik dalam zone. Sebab H4 masih setup sell. Okey, depa duk tanya macam mana dapat tu 3634. Okey, ni kita marking yang ini dulu. Ni satu candlestick yang panjang ni, bila dia naik laju saya tak ada masalah dia naik, sebab saya nak tunggu close price H4 macam mana. Okey, kita marking yang ini saja. Okey, jom kita pergi tengok time frame kecil apa yang terjadi kat situ. Kenapa bila market laju macam ni, tengok nampak dia laju naik tau, dia naik laju. Nampak dekat sini lah setup OC sell yang terbentuk di N5. Retest balik saya masuk. Bila market laju jangan PO lagi. Siapa yang part time susah sikit macam kalau full time dia memang kaki tengok chat kan. Bila situasi ni nampak kat sini saya masuk, nampak dia test dalam zone saya masuk tapi alhamdulillah semalam dia dah drop. Memang alhamdulillah siapa ada yang dah TP kan. So nampak jaga-jaga bila situasi macam ni saya ajak TP dulu, jangan duk hold. Saya CBE ni semalam 130 pip dia terjun tu dekat sini. Kalau dia tak lepas zone ni hampa masuk sell lagi. Sekarang ni kita nak tunggu confirmation di H1. H1 dah ada setup OC sell dah ada tau sebenarnya. Untuk semalam dia dapat buat setup OC belum setup belum lagi. Dia kena break yang ni sebatang ni. Dia dah kena break di zone price. Saya bagi sekali contoh kalau dia break ni and di price 23.95, dia contoh kalau dia break dia sat lagi, kalau dia break kalau dia naik atas itu kita cerita lain dia. Pullback dalam zone hampa carilah sell. Jangan duk buy sebab H4 masih sell. Daily tu pun sell. Takut dia terus macam ni hari ni ada high impact kan. So jaga-jaga. Hari ni hari Khamis. Biasa ada high impact. So jaga-jaga. Macam saya peribadi selagi tak break zone yang saya maki tu, saya fokus pada sell lah. Saya tak fokus pada buy. Tapi depa ada reason nak buy nak sell. Okey, kita pergi tengok animal bagi apa kat kita sekarang ni. Paling highest di mana? Saya delete semua indikator. Tu saya dah makin nanti hampa tengok satu-satu Okey, senang sikit. Okey, untuk sekarang punya H1 N15 kita marking dia ada satu setup OC sell betul. Ni saya bagi tu
Senang. Apa tak payah nak tengok sini nak sell ke nak buy ke. Ini paling high. Tak ada yang break shadow dia, nampak? Dia masuk dalam zone, dia reject. Dia masuk dalam zone, dia reject. Ini dah ada zone, satu zone yang dia perlu break dulu untuk dia fly. Tapi untuk sekarang punya kita cari yang paling low. Paling low kat mana? Kita marking. Kita nak senang ya pakai ni. Kita tengok paling low ada tak low yang break ni. Ni. Yang ni dia dah break balik kan. Betul ya? Dia turun balik, dia buat satu balik lagi. Maksudnya selagi yang tak ada break dia sideways kat sini je. Kita boleh pakai yang terkini lah, yang ni, yang ujung ni. Sekarang memang ada setup OC buy berpandu pada H1 nampak ni. Sebab tu kena pandai marking lah, kena pandai marking untuk Skyping ke apa. Yang penting SL lah, SL tu penting. Jangan kata full margin jangan. Zaman dah habis dah zaman full margin. Apa gila ke apa, hari-hari nak top up. Kalau jadi tak jadi je noh. Tapi dia ada cara yang full margin. Ada member saya dia macam dia memang kaki full margin. Tapi dia macam mana? Dia buat macam ni. Dia full margin, contoh modal dia 100, dia full margin 100. Jadi tak jadi itu cerita kedua. Tapi kalau jadi, bila keuntungan 4 kali ganda, 5 kali ganda, dia ambil yang profit tu untuk full margin lagi. Maksudnya dia tak full margin semua. Dia akan full margin. Contoh dia untung 400, dia pakai 100, dia full margin hari malam. Tak jadi 300 lagi, dia top up lagi 100. Dia pakai daripada capital keuntungan. Dia tak pakai capital dia punya deposit. Itu cara ada orang buat macam tu ada. Cara macam tu boleh. Tapi yang apabila untung orang kena asingkan lah. Itu salah satu contoh. Ada yang full margin 1000 jadi 9000 ada. Tapi bila untung 9000 tu dia pakai 1000 untuk full margin. Tapi bila kalau setup tu jadi macam ni ya. Dia full margin kat 34. Dia full margin dekat yes 34 dengan area 39 ni. Bila price jatuh 300 pip, dia banyak profit dia. Lepas tu dia tanya, boleh tak full margin lagi? Tengok kat area 31 area. Kalau dia lepas dia pergi 34, kita tengok data frame kecil L5 dia full margin kat 34 semalam. 34 floating sikit sampai 35. Lepas tu dia drop 100 pip, dia ambil 100 pip. So daripada full margin tu, bila dia keuntungan 2 kali, so dekat situ disimpan. Dia akan full margin lagi untuk malam ni. Kalau saya tak apa dia cakap. Tapi jadi tak jadi tu dia subjektif sebab dia tahu tu duit dia. Daripada keuntungan tu, dia pecahkan duit keuntungan untuk full margin untuk dia trade. Itu salah satu setup yang orang tak habiskan duit dia. Dia habiskan duit keuntungan tu, tapi dia tak habis semua. Dia ada step dia. Contoh hari ni ada high impact, dia akan full margin lah. Bila ada setup yang dia nampak, dia tanya, boleh tak full margin? Boleh. So daripada full margin tu lah dia kumpul. Bila tak jadi tak ada lah terlalu ni marah sangat sebab dia tahu dia punya capital dan dia ada keuntungan untuk dia top up lagi untuk dia buat full margin. Itu saja rakaman saya. Macam saya peribadi, saya akan fokus pada sell. Siapa tak ada akaun pergi klik kat bawah. Itu saja. Assalamualaikum. Pastikan bila ada entry mesti ada SL. Ingat, kalau nak sama chart pakai broker utah.